Perlembagaan Persekutuan Malaysia, agama Islam diakui sebagai agama rasmi negara. Penetapan ini termaktub dalam artikel 31 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, namun agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perlembagaan Persekutuan juga memberikan kuasa kepada negeri-negeri untuk mengatur agama-agama selain Islam di dalam negeri masing-masing dengan menyediakan bahawa undang-undang dan peramalan agama-agama selain Islam tidak boleh diterapkan atau dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip yang diwatarkan dalam perkara 31. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah Negeri untuk mempunyai bidang kuasa dalam perkara-perkara agama Islam dan undang-undang keluarga Islam bagi orang Islam. Dengan demikian, dalam konteks Perlembagaan Persekutuan Malaysia, agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi negara, namun kebebasan beragama dijamin kepada semua warga negara tanpa mengira agama masing-masing. Seterusnya adalah hak bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Merujuk perkara 1521, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan sebagai tujuan rasmi. Selain daripada itu, merujuk perkara 1522, perlindungan dan pemajuan bahasa Melayu dengan mengambil tindakan untuk melindungi dan memajukan penggunaan bahasa Melayu dengan memberikan keutamaan kepada pemakaian dan pengajaran bahasa ini. Perkara 1523, penggunaan bahasa Melayu di Parlimen. Semua perbahasan di Parlimen Malaysia harus dijalankan dalam bahasa Melayu. Selain daripada bahasa Melayu, haruslah mendapat persetujuan daripada speaker. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberi pengiktirafan dan perlindungan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Kepentingan bahasa Melayu juga tercermin dalam penggunaannya dalam institusi-institusi penting seperti Parlimen dan Mahkamah. Assalamualaikum, saya Alia. Saya akan membentangkan hak keistimewaan orang Melayu. Hak keistimewaan orang Melayu adalah hak yang telah disetujui oleh para pemimpin terdahulu yang telah diberikan kepada orang Melayu sebagai cagaran atau gantian kepada kesediaan rakyat Melayu di Tanah Melayu untuk menerima etnik India dan Cina bagi berkongsi kehidupan di Tanah Melayu secara bersama. Ia dibuat di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 sewaktu rundingan kemerdekaan ingin dilaksanakan. Antara jaminan-jaminan yang diberikan menyediakan kuota untuk beasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau kemudahan khas lain yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Selain itu, mengeluarkan permit atau lesen. Ini adalah satu cara untuk menggalakkan orang Melayu untuk mengambil bahagian dalam industri perniagaan. Justeru, tanah rizab Melayu. Kerajaan negeri boleh membuka tanah khas untuk Melayu. Selain itu, tanah milik orang bukan Melayu tidak boleh diambil untuk tujuan orang Melayu. Akhir sekali, kerajaan perlu menyediakan kuota pendidikan untuk Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak di universiti, kolej dan institusi pendidikan. Assalamualaikum, saya Nurzana binti Nordin. Di sini saya akan membentangkan tentang kedudukan raja-raja dalam Perlembagaan Malaysia. Pemerintahan diraja adalah satu perkara yang unik di Malaysia. Raja berperanan sebagai ketua negeri di bawah perlembagaan negara. Oleh kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang terdiri daripada 13 negeri, setiap negeri mempunyai raja sultan atau yang di-Ketua Negeri yang merupakan ketua negeri. Perkara ini disebut dalam Perenggan 58 Suruhanjaya Red yang di-Ketua Besar akan menjadi ketua negeri, tetapi dia mesti menjadi seorang pemerintah yang berperlembagaan. Beliau juga berperanan menjadi penasihat menteri dalam segala perkara berkaitan dengan kuasa eksekutif. Raja juga dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan untuk memelihara kedudukan agama Islam sebagai agama negara dan tidak membiarkannya ia tercemar. Isu-isu yang berkaitan ialah peruntukan perlembagaan bahawa Islam dalam perlembagaan itu adalah berlainan dengan kefahaman Islam sebagai agama diri seseorang.
Mengikut perlembagaan Islam, yang dimaksudkan itu lebih kepada perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan secara pentadbiran. Pelbagai tafsiran terhadap kedudukan Islam dalam perlembagaan telah menyebabkan salah faham yang perlu dikekang, memandangkan bahawa perlembagaan membenarkan mana-mana penganut agama Islam untuk beramal dengan agamanya selagi ianya tidak membawa isu kemudaratan dan keselamatan. Kedua, apabila perkatakan isu dan cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dilihat sebagai suatu proses evolusi yang panjang. Evolusi ini memerlukan masa yang menuntut kepada pengorbanan dan perjuangan. Justru, skop kajian dalam meneliti isu dan cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam penulisan ini berasaskan tempoh antara tahun 1951 hingga 1957. Hal ini sesuai untuk diteliti kerana tempoh yang sangat penting di ambang tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Akhir sekali, pergaduhan kaum iaitu peristiwa 13 Mei dan kesannya darurat di Isytihar Parlimen digantung 2 tahun serta pindaan dilakukan terhadap perlembagaan yang menghadkan kebebasan bersuara selain penggubalan Akta Hasutan 1948. Seterusnya, ia dibangkitkan kembali apabila Timbalan Pengurusi Majlis Perundingan Ekonomi Negara kedua meminta kerajaan menghapuskan hak istimewa Melayu di bawah dasar penyusunan semula masyarakat jika mahu melihat mereka maju dan mampu berdikari. Ia timbul lagi apabila Jabatan Kuasa Rayuan Pilihan Raya Persatuan Cina Malaysia menuntut agar unsur tradisi itu dilenyapkan, mengundang kemarahan pertubuhan Melayu yang berpendapat hak istimewa bangsa itu dijamin perlembagaan dan tidak wajar disentuh. Penyelesaian yang boleh kita lakukan bagi isu-isu tersebut ialah dengan memartabatkan bahasa Melayu dengan bertutur dalam bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Selain itu, kita juga harus mempertahankan agama Islam lebih lagi pada saat berdepan dengan kelompok manusia daripada pelbagai agama dan kita perlu berpegang teguh terhadap prinsip Islam. Meskipun Islam menggesa umatnya tidak menghina atau mempermainkan agama lain, namun tidak bermakna ketetapan agama boleh diketepikan. Tidak ada toleransi dalam soal menjaga prinsip agama Islam kerana ia perkara yang menjadi tonggak menzahirkan kebenaran Islam.